Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang, tuan-tuan dan puan uh, yang dihormati, our list of esteemed panelists. So, bersama saya pada hari ini adalah Profesor Madya, Dr. Soeb, Asmiran, Yang Merdeka, Akademik Dahul Pelajar, Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Sihat, Doktor? Okey. Terusnya Profesor Madya, Dr. Adi Yasran, Abdul Aziz, Timbalan Dekan. Okey. Sama juga Akademik Awal Pelajar, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Okey, Fakulti Modern Languages and Communication UPM, dan the only rose among thorns, Dr. Rohaya, Dr. Rohaya Latif. Okey. Profesor Madya, Dr. Rohaya Latif, Ketua Jabatan panjang ni, Ketua Jabatan Teknologi Komunikasi dan Rangkaian, Sistem Communication Network, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, UPM. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa dan juga adik-adik bakal mahasiswa Universiti Putra Malaysia. So alhamdulillah dapat kita berkumpul pada petang pagi ini untuk kita sama-sama mendengar. Satu, mendapatkan maklumat tentang peluang bagi pengajian ijazah pertama ataupun bachelor. Dekat UPM kita panggil bachelor. Bukan untuk orang bujang saja, dia bachelor lah. Di setengah universiti panggil sarjana muda, di UPM panggil bachelor. So kita ada lebih kurang 80 program bachelor yang kami akan terangkan sedikit sebentar lagi. So kami harapkan, saya harapkan dan juga semua panel mengharapkan agar program kita pada macam ini sikit sebanyak dapat membantu adik pelajar dalam buat keputusan untuk menyambung pengajian lah di peringkat ijazah pertama. Okey, I think kita pun ada orang kata diberikan masa, skop masa yang abang kata dalam sejam lebih sikit untuk kita bentangkan semua maklumat tentang program pengajian UPM. Saya rasa elok kita mulakan dululah, doktor semua, kita mulakan dulu dengan video corporate Universiti Putra Malaysia. So tuan-tuan dan puan, bakal adik-adik bakal pelajar, sama-sama kita saksikan video corporate Universiti Putra Malaysia. Saksikan.
Baik. Okay. So, Alhamdulillah. Okay, I think semua dapat lihat kita punya slide Doktor semua okay clear So Alhamdulillah, I think the video speaks well for Universiti Putra Malaysia. So I think in terms of our recent achievements, I mean like our standing at the global level, etc. So for today webinar the structure would be I'm going to talk about the nutshell about UPM. So saya akan terangkan sedikit lah tentang Universiti Putra Malaysia dan maklumat ringkas tentang program-program pengajian. Kemudian kita akan jemput kita punya speaker pertama, ahli pertama, Persemadia Dr. Soaib untuk menyampaikan maklumat lebih ringkas yang lebih mendalam berkenaan dengan program-program pengajian dan juga fakulti pengajian pendidikan. Seterusnya kita akan teruskan dengan Profesor Madya Dr. Adi untuk menyampaikan maklumat tentang Fakulti Bahasa Moden dan Dr. Haya lah seterusnya untuk Fakulti Sains Komputer. Baik, okay. Adik-adik pelajar, sebelum saya terangkan sedikitlah tentang Putra Malaysia ni, I think it's always good to ask yourself, what would be the purpose of you pursuing your degree? I mean, like, what would be the main reason for you to continue study, to get a degree? So ada setengah orang, berpendapat sambung belajar ni untuk, first to get knowledge, to seek for knowledge, of course. But most of the time, like students will have an idea about, continuing their education ni untuk to get a good job, untuk dapat kerja yang bagus. So hari ini saya akan ceritakan sedikit. How could UPM help you to prepare yourself? To get not only good job but great job. And then I'm going to describe more why UPM should be the university of choice for all of you. The prospect students. So alright. So bercakap tentang what makes university great and why UPM should be your university of choice. Okay, antara perkara utama yang menjadi yang kata apa titik pemilihan ataupun kriteria untuk pemilihan pekerja, apa yang jadi pertimbangan majikan selalunya adalah where you graduated from. Okay, selain daripada yang kata apa bidang apa you ambil, where you graduated from. So for this matter, a reputation, reputasi sebuah universiti itu mainkan peranan. So seperti yang tuan-tuan adik-adik lihat di skrin ketika ini, saya berkongsi tentang pencapaian UPM di peringkat antarabangsa. Antaranya yang mungkin saya suka untuk saya highlightkan adalah UPM berada dalam kedudukan 1% universiti terbaik dunia, which is dalam kedudukan 132 dalam QS World University Ranking 2021, yang mana kedudukan ini juga meletakkan UPM sebagai universiti di kedudukan ke-28 terbaik di Asia dan ke-4 terbaik di Asia Tenggara. Okay, that's a big thing. Okay, maknanya UPM is not only recognized locally but also globally, which makes UPM is not only the university of choice for local students, tapi juga merupakan university of choice kepada pelajar-pelajar antarabangsa yang lain. Okay, so macam tuan-tuan adik-adik lihat kita, and then I think yang kita sangat bangga UPM merupakan di kedudukan ke-10 di kedudukan ke-10 universiti termuda terbaik dunia. Okay, so we are ranked 10 in the world for QS 2021 top 50 under 50. So maknanya dari kalangan universiti berumur 50 tahun ke bawah, UPM berada di kedudukan ke-10 terbaik dunia. Dan of course, nombor satu lah di Malaysia. Okay, and then those are some rankings yang kita boleh rujuk that shows where is UPM currently positioned or ranked at the global level. So these are another ranking. I can talk about ranking the whole day. So adik-adik boleh lihat bahawa UPM seperti yang dikatakan bukan sahaja orang kata apa dikenali di peringkat tempatan di peringkat Malaysia, tapi juga merupakan sebuah universiti yang berpotensi antarabangsa, dikenali di peringkat global. Tapi kan, okay, I think this comparison that I've done nak menunjukkan how good is our university is, and specifically how good is UPM is at the global level. Okay, kalau adik-adik boleh lihat untuk kedudukan UPM di dalam ranking dunia 2021, kita berada di kedudukan 132 dunia, which somehow we have outnumbered a number of I would say established very yang kata apa popular university. Kita ambil kita dah potong Cardiff, we have outnumbered Newcastle, we have outranked Bath,
all these are top universities in the world, okay, especially in UK. And then we are not that bad actually. So maknanya kalau lah kan ada kawan-kawan adik-adik pelajar yang dapat sambung pengajian di luar negara dan sebagainya, so you don't have to inferior about like their opportunity to get to pursue their education abroad, because you are in Malaysia in one of the world's best university, which is Universiti Putra Malaysia, okay, di kertas 132 kan. Contohlah kawan-kawan dapat belajar kat Cardiff, bolehlah belagak sikit. Cardiff 159, UPM 132. Macam itulah. So benda ni, I think this information is very important untuk adik-adik pelajar, ibu bapa, majikan, untuk tahu bahawa Malaysian universities is not that bad actually. Kan, cuma kita jarang untuk memperbincangkan tentang kekuatan kedudukan Malaysia. Kita kadang-kadang bukan itulah, kita kadang-kadang tak melihat sangat kita punya keupayaan, walhal kita very good, it's a great university actually. So and then because of the reputation that our university have, we managed to attract a lot of international students. Okay, bila mana sesebuah institusi itu dapat mengumpulkan ramai pelajar antarabangsa dalam sebuah institusi, so the spillover effect, the domino effect will be is not only for the university dari segi pendapatan, tapi dari segi pengalaman kepada pelajar-pelajar Malaysia sendiri. Okay, kita ambil contoh. Di UPM ni kita ada 5,700 pelajar antarabangsa daripada 80 negara. Okay, belajar di UPM. So maknanya even though you are not going abroad, but still you'll be exposed to international cultures. You'll be able to get friends with, you can be friends with, people from Middle East, people from China, Japanese, so African, and some European countries who are studying in UPM. So adik-adik akan dapat pendedahan tersebut. That will be the sweetest part of having all this, about hosting all these international students. Okay, seperti adik-adik boleh lihat, we have kita punya bilangan pelajar 25,400 dan 5,700 adalah pelajar antarabangsa. Selain daripada itu, untuk memberikan exposure ataupun memberikan pengalaman antarabangsa kepada adik pelajar, kita juga ada menghantar pelajar kita keluar negara untuk exchange program. So maknanya macam saya sendiri, ketika saya di peringkat ijazah, saya alhamdulillah diberi peluang untuk ke Tokyo bagi beberapa bulan untuk program pertukaran pelajar. So that added a lot of values to me, alhamdulillah. So maknanya pelajar-pelajar kita, okay, bukan sahaja dapat pengalaman di Malaysia, tapi juga pengalaman di luar negara. You get the best of both worlds. That's how UPM would like to tailor our program for our local students. So don't fret. No fret for not able to pursue your study abroad, because you can still get the international exposure here in UPM specifically. Okay, so itulah, jom masuk UPM. And then selain daripada reputasi, ranking, okay, antara kekuatan lain UPM adalah dari segi expertise, kepakaran UPM. Okay, I think at the moment UPM has the highest number of academic staff with PhD. 93% academic staff adalah dengan kelaikan PhD. Okay, all your lecturers, okay, would be all experts in their areas. Okay, orang kata memang pakar dalam bidang masing-masing. So quality is number one in UPM. It's not only quality, but the mixture of staff, because academic staff kita ada gabungan staff tempatan dan juga staff antarabangsa. Kita ada juga lecturer dari luar negara. So that's how we provide our students not only with high quality education, but also with dynamic exposure as well. Alright. Okay, seterusnya saya akan ceritakan tentang how many faculty that we have, how many institute, how many schools. Okay, yang saya highlightkan di sini adalah fakulti dan sekolah yang mana menawarkan program-program ijazah atau bachelor. Okay, so kita ada 15 fakulti dan 1 school yang offer degree programs, bachelor programs. So at the moment kita menawarkan 80 program di peringkat ijazah pertama, di peringkat bachelor, di 15 fakulti dan 1 sekolah. Okay, School of Business Economics. Previously School of Business Economics adalah fakulti. Okay, now sebab kita dah besarkan skop dia, it has become a school. It's now has become a school, and then kita dah ada upgrade lah few programs, which makes our business school is one of the best
I think one of the best in Malaysia at the moment. Okay, and then of course one of the best in Asia and at the global level. Besides well-equipped facilities and faculties, a lot of our programs are internationally accredited. Okay, mungkin adik-adik tak faham apa akreditasi ni. Akreditasi ni adalah merupakan penarafan ataupun orang kata recognition at the global level daripada badan-badan profesional. Okay, daripada badan-badan profesional yang mana akreditasi ini akan memberikan nilai tambah, add value to your degree, okay, for you to work abroad. I mean, not only for you to work in Malaysia, but to make you competitive globally. So untuk fakulti sebagai contoh, kita ambil AACSB ni, Association of Advanced Collegiate School of Business, untuk business school, okay, Business School UPM, okay, adalah merupakan sekolah bisnes yang pertama mendapat akreditasi AACSB di Malaysia. Okay, which makes our graduate of business school is highly sought after. I mean, not only Malaysia but globally. So that's one thing. Okay, selain daripada fakulti bisnes dan ekonomi, kita juga ada, I mean, these are programs, okay, yang turut mendapat akreditasi antarabangsa. Okay. This shows that our program is recognized not only, I mean, like globally, not only yang kata apa for the sake of the program itself, but also by the international bodies. That what makes UPM punya graduate very competitive dekat luar. Okay. Seperti yang cakap tadi, kita UPM mempunyai banyak jaringan dengan rakan-rakan luar negara, especially untuk kolaborasi akademik dan juga kolaborasi penyelidikan. So at the moment kita ada 198, UPM ada 198 rakan institusi luar negara, yang mana rakan-rakan institusi ini boleh merupakan satu platform untuk kita memberikan pendedahan bukan saja kepada pelajar tapi kepada pensyarah kita untuk mengadakan penyelidikan, okay? Dan seperti saya cakap tadi, untuk pelajar, maknanya bila you enroll in UPM, you can go to all these 198 partner universities for you to to do internship, cultural exchange dan sebagainya. So this would be a great opportunity for not only for lecturers but also for UPM students. Okay, and because of this international collaboration, UPM has come out, has worked out with at the moment 8 institutions untuk kita come out dengan 11 program kolaborasi. Okay, antaranya dengan University of Newcastle Australia, okay, untuk jointly awarded degree program. Okay, dengan Universiti Naresuan, Universiti Thailand, okay, kemudian dengan University of Wollongong Australia untuk Kotutier, kemudiannya I mean that a lot of universities, okay, di Jepun, Kyushu, QTech untuk double MSc dan PhD. So dari segi yang kata apa, untuk program-program kolaboratif ni dia akan melibatkan ni lah, maknanya you akan spend a few times in Malaysia and dekat universiti rakan-rakan ni for some times. Okay, satu untuk dual master and PhD, you will get 2 certificate, okay, from UPM dan also daripada partner universities. Untuk jointly awarded, you will get 1 certificate with 2 logos, maknanya akan ada logo UPM dan juga logo partner universities. Okay, this quality program ni mostly for postgrad lah. Okay, I think our focus now is for undergrad untuk program-program bachelor. Okay, dan selain daripada program kolaboratif ni, antara implikasi dia bagusnya adalah kita dapat memperkasakanlah students mobility program. Okay, ini adalah antara gambar-gambar pelajar kita yang keluar negara untuk program mobility. Bagi program internship, program mobility ini adalah maknanya pelajar kita keluar negara dalam tempoh seminggu ataupun up to 1 year untuk program pencambahan ilmu. Okay, so untuk mobility program ni pelajar kita ada juga pergi untuk internship. Internship ni dalam bahasa Melayu ni adalah latihan industri. Kemudian ada juga pertukaran pelajar, pertukaran budaya dan sebagainya, dan juga sangkutan pendidikan. So these are programs, okay. And then saya bila tu, I think why UPM should be university of choice adalah sebab UPM is one of the most strategic universities in terms of location. Kita ni universiti yang sangat, universiti hijau yang terletak di sekitar kawasan yang ultra modern. Okay, sekitar UPM ni ada 4 ke 5 shopping mall, very new. And then for your information, UPM sekarang ni will be the first university in Malaysia that will have MRT station on campus. So just imagine, okay, betapa accessible-nya UPM ni. Okay, ini adalah fasiliti UPM. I will just go through very fast about this. Okay, and of course,
Okay, this is one our pride and joy juga. Okay, ada golf course, these are student activities. Okay, kita ada hutan simpan. I think we are the only university in Malaysia that has forest reserve untuk pendidikan. Okay, kemudian okay, I think kita juga ada one radio station currently, Putra FM, yang boleh kata apa diakses di Lembah Kelang lah. So this is where we provide, satu kita mempromosi UPM, keduanya memberikan peluang untuk pelajar-pelajar bachelor komunikasi kita untuk mendapat latihan lah. Alright. So and then of course you can see this is our kata apa, the outcome, the products of UPM, top notch alumni. Okay, you can see politicians, you can see CEOs, captain of industries, okay, sportsmen. Okay, in fact sekarang ni I think kita punya timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim is our alumni. Okay, and then yeah, of course we are also, I mean, like the home to all these 3 proud Olympians. Okay, bawa balik, alhamdulillah. So UPM, as I mentioned, I think all this information should justify why UPM should be your university of choice. Okay, reputation satu. Keduanya dari segi experience that we provide to students. Okay, exposure that we provide to students. And then ketiganya, I mean, like the uniqueness of our programs dan sebagainya. Okay, adik-adik, ini adalah maklumat ringkas tentang program-program yang ditawarkan di setiap fakulti. So pertanian, business economics, biotech. Okay. So these are programs yang kita tawarkan lah di 15 fakulti dan juga satu school. Alright. So program pengajian ni antara 3.5 tahun sehingga ke 5 tahun, bergantung pada program. Okay, dan okay, untuk syarat am dan syarat kursus bagi program-program bachelor ditawarkan di UPM memang sangat panjang. I think I'll just show you program-program ni boleh didapati di inilah di website esmp.upm.edu.my promosi ni. Dan dalam website ni, dalam website tersebut adik-adik boleh muat turun. Okay, maklumat tentang syarat kemasukan. Okay, ke Universiti Putra Malaysia, syarat am dan syarat khusus. Okay. Dalam ni ada syarat am dan syarat khusus setiap program lah. Syarat am. So basically untuk syarat am ni adik-adik kena dapatlah CGPA 2.0 ke atas. Okey, itu syarat am. Dan syarat khusus ni bergantung pada program dan bergantung pada fakulti mana yang adik-adik akan belajar kelak. So sebagai contoh, sekiranya adik-adik pergi ke fakulti seperti fakulti perubatan, mungkin syarat khususnya akan lebih orang kata apa, lebih stringent lah, akan lebih tinggi dari segi keperluan. Bukan sahaja dari segi CGPA, tapi juga dari segi yang kata keperluan MUET bahasa Inggeris. So I think itu adalah orang kata sedikit UPM in nutshell yang saya sampaikan pada petang ini. Seterusnya saya nak menjemputlah Profesor Madya, Dr. Syed Ashmiran, Ketua Dekan Akademik Pelajar dan Alumni Fakulti Pengajian Pendidikan UPM untuk bercerita lebih lanjut tentang program-program dan fakulti FPP sendiri. Dipersilakan Doktor, saya stop share. Okay. Terima kasih, Cik Fidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ma'al-hijrah daripada kami di Fakulti Pengajian Pendidikan, dan saya akan share berkaitan dengan Fakulti Pengajian Pendidikan berkenaan dengan program-program yang kita tawarkan, syarat-syarat yang akan kita terangkan sedikit sebanyak, dan juga kejayaan-kejayaan yang telah kita capai selama ini. Jadi yang pertamanya sedikit tentang latar belakang fakulti. Kita telah pun berada di Universiti Putra Malaysia sejak tahun 75, maknanya dah lebih 40 tahun. Jadi kita adalah di antara fakulti yang awal ditubuhkan di Universiti Putra Malaysia. Ya. Dan ini adalah 3 perkara utama yang menjadi visi, yang menjadi misi dan juga matlamat kita, selari dengan visi, misi dan juga matlamat di Universiti Putra Malaysia. Ya. Ini adalah berkaitan dengan struktur organisasi. Dekan kita Profesor Dr. Samsullah Ruslan, saya sebagai timbalan dekan pelajar, akademik dan alumni, Dr. Siti Rabah, timbalan dekan pendidikan inovasi dan pendanaan, dan Profesor Dr. Wong Suluan sebagai timbalan dekan pendidikan siswada dan antarabangsa. Kita ada 6 jabatan, iaitu Jabatan Pengajian Asas Pendidikan, Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling, Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, dan Jabatan Pengajian Sukan.
di samping program-program pendidikan, kita juga ada menawarkan dua program yang bukan pendidikan. Nanti saya akan terangkan. Ini adalah ketua jabatan untuk semua jabatan yang berada dalam Fakulti Pengajian Pendidikan. Ini adalah barisan pentadbiran yang menyokong semua aktiviti akademik di Fakulti Pengajian Pendidikan. Mereka ini adalah tulang belakang kepada pengajaran, pembelajaran dan segala aktiviti yang dilaksanakan di fakulti. Satu kejayaan kita adalah berkaitan dengan Putra Future Classroom. Ya, jadi kita satu-satunya universiti ataupun fakulti yang boleh kita banggakan bahawa kita mempunyai satu Future Classroom yang merupakan sebuah model bilik darjah yang berkonsepkan pembelajaran berintegrasikan teknologi untuk pembelajaran alat 21. Ya, kalau adik-adik dan juga anak-anak nanti masuk ke UTM, ke Fakulti Pengajian Pendidikan, insyaAllah kita akan menggunakan bilik ini sebagai salah satu tempat kepada ruang untuk pembelajaran. Jadi saya terangkan di sini program-program yang kita tawarkan. Ya. Yang pertamanya Bachelor Pendidikan Sains Pertanian dengan kepujian, 132 jam kredit yang perlu dipenuhi oleh pelajar-pelajar. Ya, ini biasa ya. Kita akan tengok nanti semua program-program akan memenuhi jumlah kredit yang telah pun ditentukan oleh universiti. Yang keduanya Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga dengan kepujian. Tiganya Bachelor Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. Ini kita ada ramai atlet negara gitu ya. Selain daripada yang ditunjukkan Olimpian tadi, kita juga ada ramai atlet negara yang lahir daripada Bachelor Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. Ya, yang keempatnya Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian. Yang kelimanya Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris dengan kepujian. Yang keenam Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling ya, dengan kepujian. Yang ketujuhnya Bachelor Sains Pembangunan Sumber Manusia dengan kepujian. Ini program bukan pendidikan. Dan akhirnya yang ke-8 Bachelor Counselling dengan kepujian yang merupakan juga salah satu daripada program counselling yang bukan merupakan program pendidikan. Jadi kita ada 6 program pendidikan dan 2 program bukan pendidikan. Jadi adik-adik ataupun anak-anak bolehlah nanti ya melihat dan memohon kepada program-program ini dan kita sekarang ini ya kita mempunyai bilangan pelajar seramai lebih kurang 1,292 orang pada semester yang sekarang inilah ya. Bachelor Pendidikan Sains Pertanian kalau kita tengok situ 153 pelajar, Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga 179 pelajar, bimbingan dan kaunseling 106 pelajar, TESOL 204 pelajar, Bahasa Melayu 161 pelajar, Jasmani 202 pelajar, Pembangunan Sumber Manusia 266 pelajar, Kaunseling 61 pelajar. Jadi kita merupakan program-program pendidikan yang menjadi pilihan utama kepada pelajar-pelajar lepasan STP, lepasan asasi dan juga lepasan diploma. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik memikirkan tentang kerjaya, apa prospek kerjayanya, of course ya, selain daripada bidang perguruan, dia juga boleh melibatkan bidang latihan seperti latihan dalam sektor awam dan juga swasta. Ya. Kalau dan juga bidang-bidang kejurulatihan misalnya, kaunselor di sekolah, kaunselor di organisasi, pegawai psikologi, pegawai kebajikan masyarakat misalnya. Kalau dalam bidang bahasa itu perguruan, penyelidikan, penyuntingan, pegawai komunikasi misalnya. Kalau dalam PJ itu ya melibatkan bukan saja bidang perguruan, malah kejurulatihan. Ya, dan juga pembangunan sukan dalam negara kita dan juga di luar negara. Ya, kalau sumber manusia itu of course ya menjadi sebagai eksekutif, sebagai pegawai sumber manusia dalam sektor awam dan juga sektor swasta. Begitu juga dengan Bachelor Counselling yang boleh melayakkan kita menjadi counselor. Jadi kalau nak dilihat, kiranya anak-anak atau adik-adik nanti memohon program-program kita, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi selain daripada syarat yang tetap, yang ditetapkan oleh universiti. Kita juga ada syarat-syarat khas. Salah satunya ialah kita melihat kepada PNJK yang lebih baik lah. Maknanya kalau 2 tu boleh minta, kita letakkan 2.5 tu sebagai asas yang basic. Okay. Dan biasanya ada pelajar-pelajar yang lebih tinggi lagi dia punya CGPA. Even 4.0 pun kita ada semua permohonan. Ramai juga ya. Kemudiannya salah satu syarat yang penting untuk program pendidikan adalah berkaitan dengan perlu lulus ujian MAXI, iaitu Malaysian Educator Selection Inventory. Ya, dan ini adalah merupakan satu ujian yang nak menentukan kecenderungan calon-calon terhadap program pendidikan sama ada sesuai ataupun tidak untuk disalurkan ke dalam program pendidikan. Ini sangat penting. Ya, jadi ini kena melihat dari segi kejujuran, melihat dari segi kita punya keikhlasan, dari segi kita punya
kekuatan kita ya, dan dalam ujian yang next series dia tak boleh tipu. Dia akan boleh catch up nanti ya. Jadi kita nak tahu orang yang betul-betul minat, betul-betul layak untuk jadi cikgu baru kita pilih. Dan juga perlu juga lulus ujian temuduga. Dan selain daripada itu ujian fizikal untuk pelajar-pelajar calon bachelor pendidikan jasmani. Kita nak student yang fit untuk pendidikan jasmani. Selain daripada itu kalau mohon program TESOL muatnya kena tinggilah at least 4.0 ataupun ke atas. Jadi kita lihat ini adalah syarat-syarat yang memang agak stringent dan dalam exercise baru-baru ini kita menerima lebih daripada 3,000 application. Kemudian kita panggil lebih kurang 1,000 calon dan kita akan lihat nanti berapa yang akan masuk lebih kurang dalam 200 lebih saja. So kita melihat dari competition dekat situ. Dan selain daripada itu di fakulti juga kita menyediakan program-program mobility. Kita menggalakkan program-program mobility untuk pelajar-pelajar kita ceburi. Ini di antara negara-negara dan juga universiti-universiti yang telah disertai program-program mobility oleh pelajar-pelajar kita. Dan kalau berminat ya, sekiranya dan saya sangat menggalakkan ya, share dengan kawan-kawan semua, pergi kepada website kita. Pergi ke website Fakulti Pengajian Pendidikan, tengok dekat atas tu, dalam tu you akan dapat lihat apa maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Fakulti Pengajian Pendidikan, daripada maklumat korporat dia, sejarah dia, ya, dan semua program-program aktiviti akademik dan segala macam aktiviti yang dilaksanakan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Ya. Okey. Jadi saya perlu pantas sebab kawan-kawan saya ada lagi 2 orang yang akan memberikan pendedahan berkenaan dengan program-program mereka. Jadi saya terangkan sikit saja berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang ada di Fakulti Pengajian Pendidikan. Ini adalah merupakan auditorium yang merupakan tempat di mana kita melaksanakan banyak aktiviti-aktiviti yang berbentuk akademik dan juga bukan akademik. Ini adalah kemudahan pembelajaran, bilik seminar misalnya untuk pelajar-pelajar membuat persembahan, membentangkan kertas dia dan sebagainya. Ini adalah makmal-makmal komputer yang lazimnya akan digunakan oleh pelajar dan bila belajar tentang teknologi pendidikan. Kita juga ada pusat sumber ya, di mana kita boleh merujuk kepada bahan-bahan yang khusus kepada bidang pendidikan dan juga sumber manusia. Ini adalah makmal sains pertanian untuk perbincangan dan kita ada di luar, ya, kita ada ladang yang dijadikan sebagai makmal untuk bachelor pendidikan sains pertanian. Ya. Dan ini adalah makmal-makmal untuk bachelor pendidikan sains rumah tangga dan juga aktiviti pelajar kita di situ ada masak, ada menjahit ya. Macam ni ya, makmal teknologi pakaian, kemudiannya kita ada makmal elektrik. Mereka juga belajar elemen-elemen engineering ya. Jadi kita punya program ada juga menjurus kepada pembelajaran di bidang-bidang yang ini sebab dia punya minor. Program kita ada major dan juga ada minor. Ya. Kemudiannya makmal lukisan, makmal kinesiologi ini lebih kepada pendidikan jasmani ya. Dan ini juga makmal untuk pembelajaran dalam minor reka bentuk teknologi. Dan untuk kaunseling kita ada makmal kelompok misalnya, makmal individu yang akan dilaksanakan oleh pelajar-pelajar kita ya. Kemudiannya banyak lagi aktiviti kemudahan-kemudahan yang kita ada yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar pada masa ini. Jadi kalau kaunseling dia ada juga aktiviti di luar ya. Dan juga kalau PJ, salah satu aktiviti PJ ialah berkaitan dengan program di luar yang mana kita menjalankan aktiviti berkemah selama 2 minggu. Ini contohnya program di luar untuk program Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling ya. Dan ini juga aktiviti-aktiviti pelajar yang dijalankan secara online sebab sekarang kita banyak belajar secara online dan kita masih tetap menjalankan aktiviti-aktiviti bersama pelajar sama ada dengan pihak dalam negara ataupun luar negara. Ini program-program mobility untuk SRT. Begitu juga dengan ini program-program dengan komuniti dan saya rasa itu yang dapat saya bentangkan untuk masa yang singkat ini sedikit sebanyak tentang program-program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Saya mengalu-alukan sebarang pertanyaan, sebarang inquiry berkaitan dengan program-program pendidikan boleh lihat kepada kita punya website dan boleh hubungi kami di Fakulti Pengajian Pendidikan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Universiti Melaya, KPT dan juga pihak UPM yang memberikan saya ruang untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan program-program pendidikan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Terima kasih dan saya
teruskan mungkin untuk fakulti yang seterusnya. Okay, terima kasih Profesor Madya, Dr. Shuaib. Saya teruskan ke Cik Firdaus. Okey, jadi untuk sebab nak jimatkan masa, jadi saya teruskan je. Okey, jadi terima kasih kerana memberi laluan kepada saya untuk berkongsi tentang program-program yang ditawarkan oleh Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, jadi saya Profesor Madya Dr. Adi Yasran Abdul Aziz dari Fakulti Bahasa Timbalan Dekan Akademik dan Pelajar Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Seperti mana yang disebutkan oleh Encik Firdaus sebentar tadi. Okey, di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi ini kita ada 4 jabatan, iaitu Jabatan Bahasa Melayu, Jabatan Bahasa Inggeris, Jabatan Bahasa Asing dan juga Jabatan Komunikasi. Okey, kita ini ahli pengurusan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi diketuai oleh Dekan Profesor Madya Dr. Muhammad Aziz Abdul Jabbar. Dia daripada Jabatan Bahasa Asing, Bahasa Arab, dan kemudian yang barisan kedua itu dibarisi oleh timbalan-timbalan dekan. Kita ada 3 timbalan dekan akademik dan pelajar, kita ada timbalan dekan siswazah dan antarabangsa, kita ada timbalan dekan penyelidikan dan inovasi. Kemudian kita ada ketua-ketua bagi setiap jabatan tadilah. Okey, kemudian program yang kami tawarkan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi sama juga dengan kebanyakan fakulti lain di Universiti Putra Malaysia. Kita menawarkan program prasiswazah dan pasca siswazah, undergrad dan juga postgrad lah. Okey, dan apa yang menarik, kita juga menawarkan program separuh masa selain daripada program sepenuh masa untuk kedua-dua program prasiswazah dan juga pasca siswazah ini. Okey, awal bagaimanapun untuk hari ini untuk pelajar-pelajar lepasan STPM, ini saya akan fokus kepada program pengajian bachelor ataupun prasiswazah sahaja. Okey, di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi FBMK ini kita menawarkan 9 program bachelor, iaitu 8 daripadanya adalah program bachelor sastra dan 1 daripadanya ialah bachelor komunikasi dengan kepujian. Okey, semua program kita adalah program dengan kepujian lah. Okey, jadi apa yang menarik ialah di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi ini, semua kursus ataupun semua program yang kita tawarkan itu adalah program 3 tahun setengah, tak sampai 4 tahun pun. Okey, kita jadi 3 tahun setengah itu 7 semester dan insya-Allah selepas 7 semester itu pelajar akan grad lah. Okey, jadi untuk program bachelor sastra ni kita ada 8 program, iaitu kita ada program Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu dengan kepujian, Bachelor Sastra Keseraan Melayu dengan kepujian, Bachelor Sastra Bahasa Inggeris dan Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan kepujian. Okey, yang Bahasa Melayu dengan Keseraan Melayu itu diletakkan di bawah Jabatan Bahasa Melayu. Kemudian Bachelor Sastra Pengajian Bahasa Cina dengan kepujian, Bachelor Sastra Bahasa Arab dengan kepujian, kemudian Bachelor Sastra Inggeris dengan kepujian, Bachelor Sastra Pengajian Bahasa Perancis dengan kepujian, Bachelor Sastra Pengajian Bahasa Jerman dengan kepujian. Jadi semua kursus yang bahasa Inggeris dengan kesusastraan Inggeris itu di bawah Jabatan Bahasa Inggeris lah. Kemudian kursus-kursus bahasa asing, kita ada 4 bahasa sebagai bidang utama, program utama kita, dan kita ada kursus-kursus kemahiran yang lain, kemahiran bahasa yang lain. Tapi yang kita fokus ialah kepada 4 ini sahaja, ya, sebab 4 bidang ataupun bidang 4 program ini, itu bahasa Cina, bahasa Perancis, Jerman dan juga bahasa Arab. Okey. Dan program seterusnya ialah program Bachelor Komunikasi, BCom. BCom ni kita 1 program tetapi kita ada 4 bidang. Kita ada 4 major, iaitu komunikasi korporat, komunikasi kemanusiaan, kewartawanan dan penyiaran. Dan untuk keempat-empat bidang atau major ini, kita akan tentukan melalui ujian khas kepada para pelajar dan kita akan melihat kecenderungan pelajar berdasarkan ujian tersebut, bidang apa yang sesuai untuk mereka. Okey.
Kemudian saya lupa nak sebutkan tadi bahawa semua kursus-kursus kita memenuhi syarat kelayakan MQA lah, syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi tidak ada isu ijazah kita tidak diiktiraf, tidak ada isu sebenarnya. Jadi sebab apa? Antara syarat dia 120 kredit ke atas. Jadi kalau kita tengok tadi 122 kredit ke atas untuk program-program yang ditawarkan. Jadi tidak ada isu tidak cukup kredit dan sebagainya. Dan kita juga mematuhi piawai antarabangsa misalnya. Untuk program bachelor ini, kalau siapa nak melanjutkan pelajaran peringkat PhD, master di luar negara pun boleh, tidak ada masalah. Kerana kita dah memenuhi syarat syarat piawaian antarabangsa, insya-Allah. Okey, jadi lepas belajar ni, selepas 3 tahun setengah belajar ni nak jadi apa? Kajian menunjukkan bahawa kita ada buat kajian pasaran alumni kita. Selepas 3 tahun bergraduat, kita akan cari mereka semula untuk buat survey. Kita tengok apa mereka kerja apa sebenarnya. Jadi inilah antara pekerjaan yang diperoleh ataupun dilakukan oleh para alumni kita. Antaranya sebagai guru, tutor, pegawai takbir. Ini untuk bachelor sastra. Pegawai perancang bahasa, pegawai perhubungan awam, pegawai penyelidik, penulis, penerbit, wartawan dan sebagainya lah. Dia sebenarnya ada banyak. Dan kita dapati untuk bachelor sastra ni lebih 80 ke 90% pelajar-pelajar kita mendapat pekerjaan sesuai dengan bidang yang dia ceburi. Okey, kemudian kita untuk bachelor komunikasi banyak peluang kerjaya. Pegawai komunikasi korporat, pegawai hubungan awam, pegawai takbir, penggiat seni, editor dan sebagainya. Yang mana ini adalah hasil kajian kita, dan hasil kajian kita juga menunjukkan 80 ke 90% graduan kita mendapat pekerjaan. Dan yang selebihnya itu mungkin mereka sambung belajar, dan sebahagian tu berniaga sendiri, sebahagian dia menjadi usahawan. Dan itulah sebenarnya trend semasa kita, yang mana kita bukan lagi mencari peluang pekerjaan tetapi kita mencipta sendiri peluang pekerjaan tersebut dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di universiti. Kerana kita ada ilmu-ilmu berkaitan dengan perniagaan, keusahawanan, walaupun belajar bahasa, tapi ada subjek-subjek wajib, subjek-subjek lain yang memerlukan belajar, ada kemahiran kepimpinan, kemahiran perniagaan, kemahiran keusahawanan dan sebagainya. Itu memang kita akan ajar ataupun akan kita latih di peringkat universiti dan juga fakulti. Okey, syarat kemasukan saya rasa Cik Firdaus dah kongsi tadi macam mana nak tengok kat mana syarat kemasukan tu. Tapi itu yang Cik Firdaus kongsikan tadi itu adalah di laman web Universiti Putra. Tapi saya nak kongsikan juga dalam laman web UPU sendiri tu pun semua ada syarat-syarat dia. Saya dah tengok dah. Semua syarat dia, cuma pergi klik dekat web UPU tu, pergi ke panduan calon, kemudian pergi klik e-panduan, kemudian klik dekat syarat am dan khas, kemudian pilih klik STPN dan setara. Jadi saya sengaja tunjukkan step by step ini kerana apa? Kerana ada juga pelajar mungkin tersilap klik, dia silap pilih kategori dan sebagainya. Jadi dia tak jumpa program yang dia nak pilih tu. Jadi nak kena klik betul-betul pada kategori yang kita perlukan. Okey, macam ni saya buat contoh. Kalau nak tengok syarat am dan khas ni, cara yang berdasarkan kita klik dekat IFTA, bila keluar IFTA pilih UPM, lepas tu kita pilih kategori STPM atau yang setaraf, kemudian aliran apa. Kalau di Fakulti Bahasa Moden ni kita pilih aliran sastra dan ke-99 program itu akan keluar. Kalau kita pilih aliran sains, ada 2 je akan keluar. 2 ataupun 3 akan keluar. Jadi sebab itu kadang-kadang pelajar tanya kenapa tak keluar program yang saya nak. Mungkin dia silap pilih aliran dan sebagainya. Okey. Kemudian yuran pengajian. Yuran pengajian kita adalah berpatutan, sangat-sangat berpatutan dan tidak mahal sebenarnya. Kerana apa? Kerana kerajaan kita telah dengan bermurah hati telah menanggung sebahagian daripada perbelanjaan kita, lebih banyak daripada yuran yang kita bayar sebenarnya.
Seperti mana yang sebut dalam laman web UPU tu, dia sebut RM38,311 sebenarnya subsidi daripada kerajaan. Jadi pelajar-pelajar, bakal-bakal pelajar, bakal-bakal mahasiswa sangat-sangat beruntunglah. Walau bagaimanapun, kalau ada pertanyaan tentang kewangan, boleh hubungi Seksyen Kewangan Pejabat Bursa UPM lah. Kemudian macam mana nak pohon? Dia permohonan dia secara online sahaja. Seperti mana yang saya kongsikan tadi, pergi kepada UPU untuk pelajar-pelajar tempatan. Dan untuk pelajar antarabangsa, dia ada link khas dekat bahagian akademik. Pergi cari dekat bahagian akademik UPM, insya-Allah akan jumpa link tersebut dan segalanya ada dalam itu, syarat-syarat semua dah ada dalam itu. Okey, kemudian kita juga menawarkan program separuh masa, program eksekutif di Fakulti Bahasa Moden. Kita ada 4 program yang kita tawarkan, bahasa dan linguistik Melayu, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggeris dan linguistik bahasa dan linguistik Inggeris sebenarnya dengan kepujian, kemudian ada bachelor komunikasi. Untuk mereka yang dah bekerja dan yang sedang bekerja, jadi bekerja sambil belajar, kita menyediakan peluang ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar sambil kita buat kerja pun boleh, tak ada masalah. Jadi pun sama juga 3 tahun setengah, dia punya syarat-syaratnya pun lebih kurang hampir sama sahaja dengan pelajar full time. Okey, kita seperti mana yang Cik Firdaus tadi share tadi, kongsi tadi, kita ada Radio Putra FM yang boleh diakses secara online, boleh type je Radio Putra FM bagi yang tidak tinggal di Lembah Kelang lah. Okey, ini telah dikongsikan. Dan satu lagi keistimewaan yang ada pada Fakulti Bahasa Moden dan UPM ini ialah kita ada muzium. Kita ada Muzium Warisan Melayu, kita ada rumah-rumah tradisional, rumah Terengganu, rumah Perak dan sebagainya, yang mana kita tidak perlu lagi nak pergi kat Perak, nak pergi tengok rumah tradisional, tak perlu pergi Terengganu, Pahang dan sebagainya. Kita boleh tengok dekat di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, dan artifak-artifak barang-barang lama, manuskrip, bukan sahaja untuk pameran tetapi untuk buat kajian, sesuai dengan bidang yang diceburi oleh pelajar di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi ini. Dan kita ada banyak kemudahan lah dari segi dewan, makmal fotografi, latar siswa untuk pelajar lepak sambil belajar kan. Dan dari segi keterlihatan, pensyarah-pensyarah kita banyak yang keluar TV, surat khabar, media-media sosial dan sebagainya yang berkongsi hasil-hasil penyelidikan mereka. Dan antaranya saya sebutlah seorang dua dekat sini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Tanyalah Ustaz setiap hari Ahad tu. Pukul 7:30 hingga 8:30 pagi setiap hari Ahad di TV3 dan TV9. Boleh buka tengok, berkongsi, Ustaz berkongsi ilmu dengan kita. Dia adalah pensyarah di Jabatan Bahasa Asing. Boleh jumpa mereka sekiranya pelajar-pelajar berpeluang untuk mengikuti pengajian di Universiti Putra Malaysia. Dan kat bawah tu saya sendirilah. Promosi diri sendiri. Okey, ini program Klinik Jawi ini setiap hari Khamis di Radio IKIM pukul 3.10 petang hingga pukul 4.50 petang. Jadi setiap hari Khamis, ingat. Jadi boleh saya akan berkongsi ilmu tentang sistem tulisan Jawi. Okey. Okey, jadi kejayaan demi kejayaan dicapai oleh fakulti melalui pensyarah dia. Kalau kita tengok anugerah di peringkat kebangsaan, anugerah tokoh akademik bahasa Melayu oleh sekarang Profesor penuh Dr. Wijaya Lechumi. Kemudian anugerah akademik negara ke-13, anugerah seni dan kreatif oleh Profesor Madya Dr. Kamariah Kamarudin. Kemudian anugerah buku 2015 oleh Profesor Dr. Abdul Maati. Type saja nama mereka, banyak perkongsian mereka dalam YouTube, dalam Facebook dan sebagainya. Ini pun telah dikongsikan. Dan ketiga-tiga orang ni atlet kebangsaan, atlet yang pergi ke Olimpik Tokyo yang baru-baru ini, semuanya daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, nak tunjukkan bahawa kita menyediakan pembelajaran yang fleksibel untuk ahli-ahli sukan ni. Dia fleksibel. Jadi dia boleh, kita tidak ada masalah untuk ahli-ahli sukan yang aktif bersukan, masih lagi kita boleh sambil-sambil bersukan, sambil-sambil sibuk dengan latihan, masih lagi boleh belajar untuk di peringkat degree dan peringkat yang seterusnya. Jadi apa-apa masalah boleh hubungi kami. Type je FBMK UPN, insya-Allah jumpa. Kat situ ada nombor telefonnya, ada nombor ada alamat emailnya. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Thank you. Wallahu a'lam. Sekian. Okey.
Okey, saya stop share dulu. Silakan Cik Firdaus. Okey, ni Ada Chan ni ambil lah peluang. Dah buat slide. Gambar tadi tak tunjuk gambar handsome Dr. Adi. Tak sempat tunjuk gambar. Tadi dah masuk. Okey, terima kasih Dr. Adi. Dia boleh tengok live. Tengok live Okey. Baik, seterusnya kita jemput seterusnya our esteemed panelist Semadia Dr. Rohaya Latif, Head of Departments for Teknologi Komunikasi dan Rangkaian, Fakulti Komputer dan Teknologi Maklumat. Dipersilakan Doktor, saya stop share. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everyone doing? I hope everyone is doing fine. Okay, salam al-hijrah to all the Muslims. Okay, I'm Rohaya Latif from the Department of Communication Technology and Network, Faculty of Computer Science and Information Technology, University Putra Malaysia. So our faculty has been established more than 22 years. It has become a faculty since 1998. So as a program, we had established a program diploma and Bachelor of Computer Science since early 1980s. So we have been as a faculty more than 22 years now. All right, as just a little bit introduction on the top management, we have our dean here, Professor T.S. Dr. Rusli Abdullah. Right, we have 3 deputy deans, which is Timbalan Dekan Akademik Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Madya Datin Dr. Nurwati Mustafa. We have Deputy Dean for Research, Professor Madya Dr. Masral Azrifa, and we have also Timbalan Dekan Pembangunan Jaringan Industri dan Masyarakat, Profesor Madya Dr. Razali Yaakob. So we have 4 departments, okay. We have Department of Computer Science, led by Professor Madya Dr. Fazlida Muhammad Sani, Multimedia Department, Dr. Masrina Mustafa. We have Department of Software Engineering and Information System by Professor Madya Dr. Hazura Zuzalalil, and also me myself. I am from the Department of Communication and Technology Network. Okay, I'm the gorgeous one. All right, so we have around 93% of our lecturers are PhD holders. Okay, what does this mean? That we are expert in our area, we are very competitive in our area. Okay, so first of all, I would like to ask you why you want to go for your PhD. Okay, so everything what we do is always about intention and niat. So maybe most of you would like to know, would like to answer, maybe it's because of your knowledge. Ada yang cakap, oh pengetahuan, nak belajar, nak timba ilmu, that's good. And sometimes you would like maybe, oh I would like to get a good job. Okay, or nak gaji tinggi, alright, it's good also, walaupun materialistic sikit. Or sometimes you just go by the, ask your mom asks you to go for this program, or your dad minta you buat program ni sebab dia pun engineer, dia pun minta you jadi engineer. Sometimes berlaku juga macam tu. Ataupun sometimes you just go by the flow, you just follow your friends. Alright, so which one is your category? So you ask yourself, right? So when I ask the students, most of them will go for engineering program. Okay, if I go to matrikulasi, asasi to promote the program, they'll say, oh, I would like to go for engineering, civil engineering, whatever engineering, right? So when you Google up or you browse into jobstreet.com, okay, what I did here on the 7th August, which on last Saturday, I found that when you go for engineering, there's around 1,682 jobs only. Okay, it looks good, right? But some students will go, oh, I would like to go and pursue under healthcare, right? Become a doctor, nurse, or laboratory, biomedical, right? So that's around 437 jobs offered in jobstreet.com, right? But if you go under computer science and IT, there is around 3,127 jobs. That's a very big opportunity, right? So why you should gamble, okay? And then there's
even sometimes you don't need any experience, right? As a junior IT executive here, offered by this company, is around 2,500 minimum, 2,500 salary, right, per month. Okay, we're not talking about salary now, we're talking about the program. So we're offering bachelor program, okay, master's program and PhD program, all right? So under bachelor, we have 4 programs, which is Bachelor of Computer Science with Honours, Bachelor of Computer Science under Multimedia Computing, right? And my department, Bachelor of Computer Science, Computer Network with Honours, Bachelor of Software Engineering with Honours. All these programs are under 4 years, right? So sometimes you, what's the difference between these 4 programs, right? So all of them are computer science. Okay, you can become a developer, you can become a programmer, okay, but they have a special track. If you have a very specific or niche area that you would like to tackle, for example, you would like to go for under data science, right? So, or data analytics. So you should go under the track of Bachelor of Computer Science with Honours. Okay, or you maybe would like to be involved with cybersecurity, okay, or IoT, Internet of Things, right? So maybe you should apply for Bachelor of Computer Science with Honours. But if you're very talented and gifted and creative, you would like to go for gaming, okay, graphics. So it's best to go under Bachelor of Computer Science, Multimedia Computing with Honours. And nowadays, hack are being done in the network, okay? So if you're a very challenging person, very, what we call survival ones, you should go under Bachelor of Computer Science, Computer Network with Honours, because there you will learn network security and also distributed system, right? For software engineering, you have Bachelor of Software Engineering with Honours, where, of course, from the name, you know, it's already software engineering. Right, so these are the entry requirements. So the main thing here is that you have to get C+ for STP for mathematics in STPM, Asasi and Matrikulasi, and for your diploma should be 2.5, okay, for your PNGK. Okay, there is a data requirement here, which is in your SPM for AdMaths. You should get C at least. Okay, but if you don't have any AdMaths during the SPM, it's okay, right? So there is a kesetaraan, means that you could apply for kesetaraan where during your diploma program, okay? And another thing that you have to get band 2 in your MWET. Or some students will ask, how do I transfer the credit? So this is the URL, so you can check. There are a lot of transfer credit from diploma program, from IPTS, and also from others. Okay, so sometimes students say, okay, if I took a Bachelor of Engineering, can I become a programmer? Yes. If I take a Bachelor of Bachelor Science or Computer Network, I can become a programmer? Yes. Okay, in the government, it's called IT officer. Okay, so every 4 programs the career path will be almost the same. Okay, but sometimes if you want to go into a niche area like data science, okay, or maybe network analysis or network administrative, then you should go under computer network, okay? Or you have a mobile apps, multimedia system, so you should go under multimedia computing and so on, okay? So this is the list of career path. Just to make, just a little bit on the external assessor, to make sure that our program are globally recognized, and then we follow the standard, the international standard. So we have our external assessor, which is from UK, Singapore, Australia, right? And from the previous intake, we have around 163 for Bachelor of Computer Science with Honours, and Multimedia Computing around 122, and Network is 149, and 177 for Software Engineering. So the numbers are very small, because we wanted to make convenient for the students in the lab. Kenakan keselesaan, so 1 to few numbers of students for 1 lecturer. So it's very convenient in the lab. So we are international recognition by, we have students from global in the world, and then we also have student mobility as explained previously. So we have few mobility program for 1 semester or 2 weeks for summer. Okay, you just go visit. Okay, it's also there. So we have mobility in Korea, Japan, right? This is our previous students. We also have MOU from
from Bangladesh, Germany, Indonesia. So if you would like to do any exchange program, these are the universities that you are able to apply. Right. So we also have list of industry that collaborate so that we make sure that our program are up to date with the industry requirements. And this is one picture where I put it up here because Huawei is one of the most big company nowadays. So we have one lab for Huawei so that we make sure our students have professional certificate under HCNA so that they can put in their CVs or the professional certificate. So it could be one bonus for them compared to the other students. So this is our facilities. We have labs, recognition by our staff, okay? And also with our students, okay, I have to a bit fast here because the time is up. All right, and of course, we have won a lot of awards, even for community service. Our students will be not just doing anything in the class, they will be doing community service with the Orang Asli, Orphan, and also school. All right, and students' activities, menjual, to make sure that their communication skills are tip-top, kita ajar semua berniaga, all this to make sure and prepare them for the real world scenario nanti. Okay, all right, this is my our information or any emails that you maybe would like to ask regarding on our program. This is my personal email. So rohayalt@upm.edu if you have any questions regarding on our program. So that's it. I think if there anything, I've leave the floor to Mr. Firdaus. Okay. All right. Thank you. All right. Okay. I think I have to go back to our slides. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua barisan panelis barisan panelis yang berkongsi maklumat tentang program pengajian dan juga latar belakang fakulti masing-masing. Okay, seperti yang saya highlight as I've been highlighted before, I mean like before all the three presentation from our panelists, as I highlighted about the general and specific requirement for each programs. I think that I mean, as I mentioned, it can be obtained is a long list of requirements. So I mean, like I won't dwell down. I mean, to all programs. I'm going to share the link here, which I shared here, esmp.upm.edu.my/promosi, which I can show you. I mean, the website here. Hopefully, so this is the website. Dapat tengok kan, Doktor? Keluar tak website? Tak. Saya tak ada. Masih nampak slide. Masih nampak slide. Okay, tak apa. But anyway, anyhow, I think we have the link here for everyone to have a look. Okay, dalam link ni kita ada PDF which listed down all the requirements, not only general but also specific requirements for all 80 degree programs in UPM. So, and then all applications, okay, to UPM for the degree program should be done via UPU system. Okay, memang permohonan tak boleh buat terus kepada UPM. It has to be done via UPU system. Okay, online.mohib.go.my/UPU online. So I think everyone knows about it. Okay, bahagian kemasukan GPT pun ada berkongsi tentang sistem tentang kaedah permohonan yang adik-adik pelajar tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di Facebook bahagian kemasukan pelajar GPT. Okay, and then we have ton of questions that dekat Facebook saja saya lihat lebih kurang dalam 80 komen dan juga dekat sini pun ada 16 soalan. Kita pun tak punya banyak masa untuk menjawab semua, tapi kita akan cuba jawab satu demi satu. I think in Facebook kami ada wakil UPM, we have a representative that is working on commenting, okay, working on all the comments in Facebook, our Facebook page. Okay, not our Facebook page but UPU JPT punya Facebook page. So they are answering all questions in FB now. I think boleh Doktor kita go through few soalan I think kita go through few soalan dalam Q&A ni. Okay, sekejap mungkinlah kita pergi secara lalu sebelum kita tamatkan sesi Okay. Ada yang kita dah jawab dan ada yang kita belum jawab.
Okey, kebanyakan sekarang ni adalah berkenaan dengan rayuan. Okey, saya pergi kepada soalan pertama, anonymous attendee. UPU sekarang fasa pengemas kini bagi calon STPM. Saya ada email pihak UPU sendiri, maklumkan kos yang menggunakan dah tamat. Kalau nak mohon boleh hubungi pihak universiti berkenaan ke? Betul ke? So untuk maklumat, adik perlu mohonlah, adik perlu tulis kepada bahagian pemasukan UPU JPT untuk dapatkan maklumat. Kerana sekarang ni I think untuk program-program yang melibatkan temu duga ni koordinasi dah dibuat di antara pihak JPT dan juga pihak universiti. Betul Dr. Zaid untuk program-program yang melibatkan temu duga ni? Kalau di Fakulti Bahasa Moden dah lepas dah, kita dah buat pemilihan dan mana-mana yang tidak melepahi syarat yang ditetapkan tu, maka kita tidak akan terimalah. Mana-mana yang melepasi syarat tu, kita akan lihatlah, kita akan buat pemilihan yang yang terbaik dan kita akan keluarkan surat tawaran nanti. Okay. Alright. Okay. And then ada few question berkenaan MUAT. Okay. At the moment, memang memerlukan MUAT memang memerlukan MUAT mengikut syarat khas program. So maknanya keputusan MUAT memang diperlukan untuk kemasukan bulan 9 nanti. So mungkin saya boleh jawab, itu saya jawab lah kot soalan daripada Afiqah Rabi. Okay, second intake yang tidak melalui UPU. Okay, ini boleh email terus kepada bahagian kemasukan UPM, akd@upm.edu.my untuk bertanya tentang second intake. Okey, Bachelor Business Admin. Okey, Bachelor Business Admin lebih kurang dalam 127 ke 135 bergantung kepada bergantung kepada measuring yang diambil. Okey, untuk course TESOL, mungkin Dr. Soaib boleh komen sikit untuk course TESOL ni macam mana Doktor? Masuk band 4 keluar sepatutnya by right after 4 years of training you should be able to achieve a higher MUAT band. Even though it's not stated at the moment that is required for graduation. But to be appointed as a teacher, they have to fulfill the requirement as determined by the ministry. I think they have to sit for exams that will test their English eligibility. Dia panggil exit exam Doktor Yeah, something like I forgot the name of the exam. Related to Cambridge, I think, because they have to be at par with other English graduates. Okey, seterusnya soalan daripada Piravin untuk BBA, credit transfer. Okey, ini keistimewaan pelajar-pelajar lepasan diploma. Memang kalau diploma yang diambil tu orang kata of course lah perlu diiktiraf. Kebanyakannya pelajar-pelajar akan dapat pengecualian lah dari segi yang kata credit transfer. So boleh buat credit transfer lah. Meaning to say mungkin pelajar-pelajar lain akan graduate dalam tempoh 3 tahun setengah atau 4 tahun. Mungkin yang ex-diploma ni sebab ada credit transfer ni boleh grad awal lah. So bergantung. Kredit tersebut perlu rujuk pada pihak fakulti lah untuk proses credit transfer. Okay, Piravin clear Okay, and then bachelor, BBA lagi, menjurus ke arah kewangan atau lebih pemasaran. Okay, untuk penjurusan untuk BBA, bergantung kepada majoring yang dipilih pada semester ke-4 dan ke atas. Kalau pilih majoring kewangan, so you will learn more about inilah financial. Ada kalau pilih majoring marketing, you will learn, definitely focus on marketing lah. So bergantung kepada majoring yang dipilih kelak pada semester 5 atau 6. Okey. Okey, kalau mohon di UPU tapi tak dapat panggilan. So memang at this moment semua kemasukan ke UPM adalah melalui UPU. Okey. Ni ada soalan Maxi ni. Mungkin saya berikan kepada Dr. Syed. Kalau Maxi dah tak lepas, kita tak panggil dah. Masa ni dah selesai semua urusan yang melibatkan program-program pendidikan. Okey. So saluran alternatif semua at the moment adalah melalui UPU. Okey. I think kita ada just 1 minute lagi. I think saya kena highlight berkenaan dengan kita untuk maklumat lanjut adik-adik semua. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa masih boleh berhubung dengan wakil UPM. Wakil-wakil kita akan berada dalam virtual booth lah. Okey, tapi untuk akses ke virtual booth tu kena register dulu di website yang dinyatakan. Okey. So register dalam program ni, kemudian boleh teruslah ke booth UPM untuk dapatkan maklumat lanjut. Wakil UPM akan berada sehingga hari Khamis ni daripada 9 pagi sampai 5 petang, 8 hingga 12 hari bulan Ogos 2021. I think okey.
Saya Satu, rasa ada satu boleh jawab sikit, saya jawab ni. Ada satu soalan. boleh. Pelajar yang masuk program Bachelor Pembangunan Sumber Manusia, adakah dilatih untuk menjadi guru? Kalau pembangunan sumber manusia, kita latih dia ke arah itulah, ke arah pembangunan sumber manusia, dan dia tidak dilatih untuk menjadi seorang guru. So, kita punya bidang tu berlain. Okey, Satu lagi yang DPLI itu, kita tak ada kan DPLI kan? dah tak ada dah tu. Kita sedang ada fikir-fikir lah nak merancang juga untuk menawarkan semula program DPLI. Okey, cantik. Tengok macam mana sentiasa dapat kan mas kini. Okey, untuk maklumat UPM dari masa ke semasa boleh like lah UPM punya Facebook. Type saja Universiti Putra Malaysia di Facebook dan dapatkanlah maklumat dari masa ke semasa tentang pencapaian dan juga maklumat terkini Universiti Putra Malaysia. So saya bagi pihak Universiti Putra Malaysia mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita Dr. Syed, Prof. Madia Dr. Adi dan juga Prof. Dr. Rahaya. Terima kasih atas perkongsian. Dan juga saya selaku moderator Muhammad Fidal Zakaria mohon maaf jika ada sebarang kekurangan, tersilap kata, tersalah bahasa. So mesej akhir untuk adik-adik pelajar, please choose UPM. So we're going to elevate you to the higher level, definitely. We're going to prepare you for the global market, insyaAllah. Alright, itu saja. Assalamualaikum, terima kasih dan salam sejahtera. Take care, stay safe. Assalamualaikum. Salam.